tepati janji. Kita tepati janji seperti mana yang dimaklumkan bahawa kita akan bermula pada jam 10 pagi. Okey. Jadi pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin secara yang hadir secara online ataupun minta langsung dalam FB ataupun dalam rakaman ataupun di tempat lain. Okey. Saya ucapkan terima kasih untuk sesi webinar wacana ilmu daripada Puan Nurul Huda. Puan Nurul Huda Din. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera salam sejahtera kepada semua datuk-datuk, profesor, doktor, para ilmuwan, para pengkaji seniman dari Malaysia, Indonesia, Brunei dan tak terlepas juga daripada selatan Thailand yang ada dalam list kita ni. Selamat datang saya ucapkan kepada semua untuk wacana ilmu. Wacana ilmu yang bertajuk pagi ini ornamentasi yang ada di dalam Quran Nusantara yang akan dipersembahkan oleh Puan Nurul. Puan Nurul Huda Din daripada UiTM Shah Alam. Di sini suka saya bacakan sedikit penerangan biodata ringkas Puan Nurul yang bertugas di Jabatan Pengajian Budaya Visual Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Shah Alam, kampus Puncak Alam. Beliau berminat dan mengajar dalam bidang sejarah seni, pengkhususan kepada seni Islam. Kajian beliau banyakkan tertumpu kepada hiasan dalam manuskrip Nusantara atau Asia Tenggara. Puan Nurul juga mempunyai banyak pengalaman, pengalaman pendidikan dan juga pengalaman bekerja. Suka saya maklumkan di sini Puan Nurul pernah mempunyai pengalaman bekerja di Universiti Sanaah di Yaman di Yaman daripada 2008 hingga 2011 dan terpaksa kembali semula ke Malaysia disebabkan ada masalah konflik politik hingga mencetuskan peperangan di sana, maka beliau terpaksa pulang semula ke tanah air. Di samping tu antara pengalaman beliau yang lain, beliau juga pernah daripada dulu sampai sekarang berada di Universiti Teknologi Marat di Jabatan Pengajian Liberal. Antara aktiviti-aktiviti yang pernah beliau sertai sepanjang 2001 hingga 2019 banyak kepada menjadi juri untuk hakim banyak pertandingan-pertandingan dan panel-panel penilai untuk pertandingan, di samping banyak menerbitkan kertas kerja konferen dan memenangi juga beberapa anugerah dalam beberapa pertandingan. Selain daripada itu, saya juga dimaklumkan yang bahawa Puan Nurul ni sedang menunggu tarikh untuk di Viva untuk kajian beliau di peringkat PhD yang bertajuk The Style of Illumination in the Al-Quran of the Malay World. Jadi beliau sedang menunggu. InsyaAllah kita doa-doakan supaya kelancaran dan kemudahan bagi Puan Nurul. Jadi sepanjang sesi santai kita ini, jika para hadirin mempunyai soalan-soalan yang ingin bertanyakan tentang apa yang bakal dibentangkan pagi ini, boleh melalui laman chat yang ada di sebelah bawah itu dan boleh tinggalkan pesanan soalan. InsyaAllah kita akan beri perhatian satu persatu tanpa kira lah. Dan selain daripada itu, nanti di akhir pembentangan Puan Nurul, kita akan buka untuk sesi Q&A jika ada soalan-soalan yang dimuskilkan daripada pihak hadirin. So dalam masa yang sama ni, saya rasa untuk tidak membuang masa, saya nak serahkan platform kita ni
kepada Puan Nurul Huda untuk mempersembahkan bahan-bahan yang boleh kita belajar daripada beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Moderator atas penerangan tentang saya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang hadir hari ini. Hari ini konsep persembahan saya adalah lebih relax, lebih santai. Saya lebih nak kepada introduction, lebih kepada pengenalan mengenai komponen yang ada di dalam Al-Quran, ya. Kita tengok daripada konteks seni visual. Okey, sebab kita pun duduk dalam bidang art and design kan. Jadi kita tidaklah menjangkaui bidang-bidang di yang lebih lebih mencabar, iaitu lebih yang lebih dekat dengan manuskrip tu sendiri. Kita melihat kepada visual sahaja. Okey. Jadi boleh relax lah. Okey, tanpa membuang masa, saya akan pancarkan slide. Okey. Okey, hari ini saya akan berkongsi mengenai komponen ornamentasi dalam Al-Quran Nusantara. Sebelum kita melihat dulu komponen utama hari ini, maknanya kita punya high peak, jadi saya nak bagi tahu isi kandungan, maksudnya perjalanan hari inilah, ya, perjalanan slide hari ini. So saya bagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah elemen ornamentasi, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil hiasan lah. Kemudian second bahagian yang kedua adalah elemen hiasan Al-Quran dunia Islam. Dan yang ketiga adalah hiasan khusus yang ada dalam Al-Quran Nusantara. Jadi kita lihat definasi, sedikit berkaitan dengan definisi, kemudian gaya hiasan dunia Al-Quran, dunia Islam, dan juga khusus distinktif ataupun corak-corak khusus yang ada dalam Al-Quran Nusantara. Okey, definitely lah, ataupun memang sebenarnya kalau kita nak lihat hiasan tu, kita kena tahu jugalah sebenarnya kita punya perjalanan tu, ya, sebenarnya, ya, sebab kita duduk dalam rumah besar iaitu Islam. Jadi kita melihat estetika, kita melihat keindahan tu dari sudut Islam tu sendiri. Apakah pegangan dia, apakah prinsip-prinsip dia yang membenarkan kita melukis, yang membenarkan kita berkarya, yang membenarkan kita membuat ekspresi. Jadi saya bagi kepada 2 mengikut kefahaman saya, mengikut kefahaman dan pembacaan saya. Jadi dia ada 2 benda besar. Okey, ada 2 benda besar. Satu adalah kalau kita panggil intipati ataupun kandungan, dan satu lagi form, bentuk. Okey, dia ibarat macam saya amat Jamal cakap rupa dan jiwa, ya. Jadi kita ada rupa, kita ada jiwa. Jadi kita kena jiwa tu dulu, lepas tu kita boleh melihat bentuknya. Okey, tak lain tak bukan kalau kita bercerita, kita mengupas mengenai estetika seni Islam itu, estetika Islam itu, pastinya setiap hiasan itu sebenarnya dia ada tujuan dia, dia ada keutamaan dia, ya, okey, ada peranan, ada fungsi dan ada panduan. Dia mesti kena ada panduan. Panduan dia tak lain tak bukan adalah sebenarnya untuk lebih kepada ialah kalau dalam bahasa biasa kita cakap peringatan kepada, maknanya apa juga perbuatan, apa juga hiasan itu adalah semata-mata untuk mendapat keredaan Allah SWT, kan, mendapat supaya benda ini tidak menjadi benda yang binasa, supaya apa yang dihasilkan oleh seniman itu tidak mendatangkan kemudaratan. Okey, jadi kat situlah. Okey, jadi transcendence, transcendence apa namanya? Transcendence bahasa Melayu, transcendency, ilahi itu, ya. Jadi saya pasti semua Muslim, ya, semua Muslim dia faham tentang perjalanan dia sebagai seorang Muslim. Okey,
Sebab di luar sana itu Allah telah memberikan pelbagai contoh, pelbagai example contohlah kan. Example, dia telah memberi pelbagai rahmat, dia telah memberi pelbagai tanda, tapi macam mana kita nak ambil? Macam mana kita nak ambil, kita nak faham, kita nak pakai. Jadi setiap orang tu individu berbeza-beza. Jadi tak ada, maknanya is not tak ada mustahil lah kalau setiap seniman tu hasilnya berbeza-beza kan, sebab pemahaman dia, penerimaan dia, kefahaman dia mengenai Islam itu sendiri pun berbeza-beza. Dia mengikut. Tapi kita ada piawaian kita lah, kita punya rukun khusus, iaitu rukun Islam dengan rukun iman itu memang tak boleh dinafikan, tak boleh diubah, tak boleh ditambah, tak boleh ditolak, tak boleh dikurangkan. Itu memang menjadi pillars utama kita lah. Okey, cuma dalam situasi tu nak pakai rukun tu macam mana? Nak pakai rukun. Jadi itulah intifanti kandungan. Okey, jadi saya pasti semua Muslim tahu apa yang dia nak kena buat. Okey, sebagai seorang Muslim lah. Tapi keadaannya kalau seniman, seorang pengukir, gaya dia begitu. Kalau seorang ahli falak, macam mana pula dia guna. Kalau dia seorang doktor, macam mana pula dia sebagai seorang Muslim, dia nak mempraktiskan dia sebagai seorang Muslim, tapi dia doktor. Jadi dia mengikut bidang-bidang itu, dia ikut kepakaran dia masing-masing kan. Tapi akhirnya end up itu adalah untuk mendapat keredaan Allah SWT. Tapi keadaannya macam mana, itu dia ada banyak method, banyak approach. Okey, itu yang saya faham lah ya. Tapi kalau kita yang sebagai duduk dalam dunia design, dunia seni, dan sememangnya sifat manusia ni, dia nak lihat juga. Dia nak lihat, dia kepuasan dia nak lihat benda. Dia nak lihat objek juga. Dia nak lihat barang juga. Jadi seniman Islam ini tadi berusaha dengan ilmu dia, dengan kefahaman dia tadi. Kefahaman dia ada dua, satu secara formal, satu secara informal iaitu dia mendapat daripada guru dia dan ataupun dia dapat daripada alam sendiri. Okey? Jadinya dia dilontarkan itu dalam beberapa level. Okey, beberapa peringkat. Peringkat pertama imitasi, peringkat kedua dinaturalisasi itu tadi, kemudian peringkat penggayaan dan akhirnya berbentuk satu kerangka karya yang luar biasa. Okey, tapi tak lain tak bukan tadi adalah untuk dikatakan melihat balik tauhidik tencang tu tadi ya. Okey. Itu yang saya faham berdasarkan ini. Tapi saya ambil quote daripada Ismail Raja Al-Faruqi kerana dia secara menyeluruh, dia dah fokuskan, dia dah khususkan di situ. Dia antara konsep pemahaman seorang manusia kepada bagaimana dia mempraktiskan agama dan bagaimana dia membentuk karyanya. Okey. Dan satu lagi bentuk. Bentuk ni gaya lah. Gaya, kalau pengukir ada gaya dia, kalau tukang yang membuat emas ada gaya dia, pembuat batik ada gaya dia, pengukir ataupun penenun, dia masing-masing ada. Okey, cuma saya mengikut secara umum, saya melihat beberapa scholars, termasuk scholars daripada Western sendiri, mereka telah mengkelaskan, akhirnya mereka telah mengkategorikanlah bahawasanya keutamaan bentuk yang boleh dapat dalam elemen ornamentasi ni adalah ada tiga, iaitu kaligrafi, tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan arabes dan juga geometrik. Okey. Jadi kita akan lihatlah macam mana kaligrafi tu akan keluar, tumbuh-tumbuhan tu yang sangat luar biasa kan, dia punya rumit intrikasi dia kan. Dan juga geometrik lah. Jadi dia akan berbentuk artistik. Ada ekspresi. Dalam karya seni Islam memang ada ekspresi, tapi ekspresinya terkawal. Dia terkawal disebabkan oleh dia tahu dia sebagai seorang Muslim kenapa dia perlu buat. Tapi sebenarnya dia boleh pergi beyond sebenarnya tapi dia tahu dia ada rukun ni tadi, rukun 11 ni tadi yang tak boleh dibuat main. Tadi kita dekat situ. Tapi sebenarnya sangat sangat knowledgeable lah sebenarnya kat situ kalau kita pandai guna ya. Okey. Jadi elemen ornamentasi kalau kita tengok kaligrafi tu dia bukan sahaja kita biasa lihat hanya ada di atas permukaan kertas kan. Yang biasa kita lihat adalah menggunakan ink
kan, kalam kan. Tapi di sini saya luaskan lagi lah. Saya luaskan lagi. Jadinya kaligrafi tu boleh jatuh di atas apa juga bentuk permukaan. Okey, atas apa juga. Yang gambar pertama tu adalah lampu ya. Dia sebenarnya adalah gelas lampu ya. Yang kedua adalah dari menara, tapi bukan menara masjid, menara sebagai tanda dia punya kawasan kontinen, menara of Jam yang ada di Afghanistan sekarang. Jadi dia menggunakan elemen kaligrafi di situ. Dia menetapkan, bagi saya menara ni adalah yang terlengkap setakat ni hiasannya, kerana dia telah menggabungkan 3 elemen besar tadi, iaitu kaligrafi, arabes dan juga geometrik tadi. Antara yang terbaik lah. Dan menara ni sudah sekarang berada di bawah UNESCO ya. Jadinya dia sentiasa dipantau dan dibaik pulih. Dan yang ketiga, di atas permukaan tembikar seperti pinggan. Okey, untuk dedaunan ataupun arabes, saya suka dengan nama vegetal sebenarnya ya, sebab vegetal ini dia merangkumi dengan bunga-bunga, tumbuh-tumbuh daun-daun, daun kembang, bunga kuncup, sulur, okey, ranting. Jadi saya letak dengan perkataan vegetal. Jadi vegetal juga telah mempengaruhi sangat besarlah dalam semua aspek kesenian itu tadi ya. Okey, kalau gambar pertama tu itu adalah gambar yang terdapat pada Masjid Agung di Damsyik ya. Okey, kedua adalah gambar mangkuk daripada Kerajaan Uthmaniyah. Okey. Dan yang ketiga adalah seramik ya. Yang mana seramik ini adalah daripada adalah mihrab. Dia adalah dinding mihrab ya. Okey, jadi dan dedaunan utama ataupun motif utama yang kita dapat lihat sekarang ini adalah motif okey, kalau ikutkanlah sebenarnya kan motif-motif ni sebenarnya bagaimana seni Islam tu berkembang ya, dapat develop dia punya motif-motif dan corak-corak ni, sebenarnya dia dikuasai, sebenarnya dirujuk daripada 3 wangsa besar. 3 wangsa kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Greek purba, iaitu Hellenistik, kemudian wangsa Semitik daripada Timur Jauh, dan daripada Byzantin. Jadi kadang-kadang kita memang akan nampaklah orang kata dia punya influence tu dia punya pengaruh tu. Kalau kita lihat yang Masjid Agung Damsyik ni pun dia memang nampak kesan rujukan daripada Sassanid daripada Sassanian lama, daripada kerajaan Babylon lama ya. Jadi tak dinafikan lah ya. Okey, sebab mereka melihat referensi tu daripada 3 wangsa besar tu tadi ya. Kemudian geometrik. Okey, geometrik ni yang kita tahu adalah memang sangat dominan ya. Jadi tanpa kita sedari juga dia telah memberi satu ikon, telah menjadi satu ikon kepada dunia Islam apabila kita nampak corak modular geometrik pada satu-satu produk ataupun permukaan, kita secara tak langsung kita kemungkinan ini adalah karya seni Islam itu sudah menjadi satu macam yang kata iconic image lah untuk seni Islam. Baiklah, ini adalah sampel-sampel, contoh-contoh lah. Kita boleh nampak lah kan dekat mana jatuhnya corak ni. Okey, jadi dia telah jatuh pada semua bahagian, semua kawasan. Okey, dan sedikitlah saya nak cerita sikit tentang sejarah macam mana kuatnya pengaruh corak intricate ni, corak-corak yang rumit ini disebabkan oleh, saya suka panggil the fame of Bukhara ataupun the famous city of Bukhara, bandar popular di Bukhara lah. Sejak daripada zaman awal Seljuk itu ya, daripada zaman Samanid, Ismail Samanid ya. Okey, jadinya mereka
menjadikan bandar itu sebagai tempat menimba ilmu, menimba ilmu agama mahupun ilmu teologi, ilmu agama mahupun ilmu yang berkaitan dengan sains, okey, sains, matematik, ilmu falak dan sebagainya. Jadi uh, bidang-bidang ini duduk setempat di dalam satu center itu tadi telah menjadi satu spark, satu, orang kata satu kebangkitan. Dia menjadi satu benda baru, jadi macam satu benda yang tiba-tiba lahir pula satu budaya baru, iaitu integrasi ataupun combination daripada artistik, benda-benda yang artistik dengan juga benda-benda yang melibatkan teknologi. Jadi saya nak bagi tahu seni pada ketika ini, selain daripada konsep tauhid wal kencang tu tadi yang memang dah cukup hebat itu tadi, di diserapkan di dalam dalam dunia artistik tau, dalam dunia artistik ni dia nampak hebat ni disebabkan oleh teknologi yang ada pada ketika itu, teknologi yang terkini. Teknologi hebat lah, macam contoh teknologi nano, teknologi firing, sebab seramik tu dia nak bakar dalam situasi yang macam mana, production glass, jadi itu semua teknologi. Jadi bila nak cerita pasal seni Islam, nak cerita pasal corak, nak cerita pasal hiasan, kita kena juga tengok teknologi dia. Teknologi macam mana dia mengukir, apa tools dia dan sebagainya. Itu yang membuatkan karya-karya mereka menjadi karya-karya yang splendid lah, yang extraordinary disebabkan oleh teknologi itu tadi. Macam menara ni tadi kan nak bangun kan dia kan. Jadi kita bukan nak fikir yang corak nak letak, tapi sebenarnya macam mana teknik tu, bahan dan teknik tu tadi yang nak dimasukkan, nak diletak kat situ tadi. Itu yang menjadikan best lah, seni Islam tu best lah bagi saya kan. Okey, macam mozaik kan, macam kalau kita tengok dia daun tu kan, tu mozaik tu bukannya dia warna menggunakan akrilik ke warna-warna pigment biasa. Pigment tu jatuh atas permukaan seramik lah, glaze kan, jadi glaze tu kan, lepas tu dia pergi bakar kan dan sebagainya kan. Jadi teknologi itu yang membantu menaikkan menjadikan production yang luar biasa. Okey, kemudian kaligrafi tu, ini saya dah pergi kepada orang kata sampling of motif tu sendirilah. So kaligrafi kita dah tahulah, kaligrafi ni memang datang maknanya pada peringkat awalnya memang kita tahu dia adalah daripada early Kufik kan. Kemudian adanya khat nasakh, khat thuluth, riqa', muhaqqaq dan sebagainya, daripada 6 formula skrip itu tadi. Kemudian dikembangkanlah dan kembangkan dalam pelbagai bentuk. Kemudian vegetal tadi macam saya katalah, ada daun, bunga-bunga yang kembang, bunga-bunga kuncup, bunga kecil, bunga kembang 5, kelopak 4, menjadi pilihan lah. Dan juga sulur, motif sulur tu motif sulur tu memang sangat dominan, sangat dominan. Dan juga geometri kat sini yang paling kerap dipakai adalah motif bintang, motif bintang, selain daripada poligon seperti heksagon dan oktagon, yang mana kadang-kadang heksagon dan oktagon ini di-combine ataupun digabungkan bersama dengan bentuk bulat atau segitiga lah. Okey, selain tu ada bentuk mender, bentuk burung herring tu, yang ujung sekali tu burung herring macam tu bentuk tu. Dan bentuk swastika pun antara yang banyak dipakai lah, tapi swastika tu disusun, diulang-ulang, motif swastika tu diulang-ulang, akhirnya menjadi pemidang, menjadi bingkai. Okay, alright. Ini adalah elemen ornamentasi lah. Okey, jadi kalau kata nak tahu apa yang paling dominan dipakai oleh seni Islam itu, ada 3 bahagian besar. Jadi 3 bahagian besar ni pun sebenarnya lebih mendalam lagi kalau kita nak tengok nanti. Kaligrafi, vegetal dan juga geometrik lah. Okey,
dalam elemen hiasan Al-Quran dunia Islam, yang sepanjang pembacaan saya, sepanjang observation saya, apa yang saya observe, saya dapati memang sangat rumit. Corak-corak mereka sangat rumit. Sangat rumit, especially daripada kerajaan, daripada empire, daripada empire Seljuk, daripada empire Uthmaniyah, Mamluk, empire Mughal dan juga Timurid, daripada Timurid maupun Safavid. Rata-rata mereka gemar kepada satu kombinasi yang rumit lah, yang intricate lah, yang exquisite dan intricate lah. Okey, saya kata kenapa ni Kenapa mereka mencabar suka mencabar dia orang punya skill dan juga knowledge tu, kaedah tu macam tu lah tapi bila dah lama-lama bila dah daripada pembacaan tu, daripada kita berbincang dengan guru-guru, sebab saya berbincang dengan guru-guru saya, dengan rakan-rakan akhirnya saya telah mendapat satu keputusan lah satu seperti satu perjumpaan lah I jumpa satu benda lah. Bendanya keyword dia senang je, iaitu cahaya. Jadi kalau ada pun dalam Uthmaniyah, ada pun dalam Quran Mamluk, ada pun dalam Quran Mughal ke, Quran Cina ke, Quran Melayu ke, Quran ataupun Quran Nusantara ke, konsep yang dipakai, elemen khusus yang dipakai adalah cahaya. Cahaya je lah sebenarnya, sebab bila dah dibaca banyak kali pun ayat cahaya tu keluar. An-Nur, nur ni tadi cahaya. Even kalau daripada Al-Ghazali sendiri pun, dia sudah mengeluarkan buku mengenai Mishkat Anwar tu tadi kan, yang menceritakan tentang 70,000 if I'm not mistaken lah mengenai cahaya saja. Jadi dan rupa-rupanya daripada Rasulullah SAW sendiri itu pun ada reflection cahaya tadi, nur tu tadi. Oh, jadi saya kata okey, ni dah ada keyword dia. Setakat ni lah, tapi kalau rakan-rakan lain yang boleh mengupas dengan lebih mendalam, dengan lebih detail lagi, saya memang alu-alukan sangatlah Saya hanya memberi sekadar introduction maknanya cahaya. Jadi sebab tu dia gunakan perkataan illuminate. Okey, illuminate, mencerahkan. Dan akhirnya sebab saya dapat ni last 3 minggu lepas, saya terbuka lah buku Senebena daripada kerajaan Turki, iaitu buku Sinan Mimar Sinan, The Royal Architect daripada Turki. Saya just buka dia, kita lihatlah apa rahsia dia ni sebenarnya kan, yang menjadikan luar biasa dia punya Senebena ni. Akhirnya dia keluar satu quotes kat situ. Dia kata Sinan mengatakan bahawasanya seni bina atau masjid atau seni apa juga seni bina dalam seni bina Islam ini perlu terang, perlu memberitahu, perlu mempromosikan. Kita tak boleh avoid darkness. Dia kata kalau boleh elakkan gelap. Jadi setiap ruang kubah, ruang tiang-tiang itu perlu dicerahkan. Intersection, the intersection kan between, orang kata antara ruang solat dengan ruang, dialah ada ruang-ruang di dalam masjid itu terang. Kita boleh nampak, sampai kita boleh nampak di hujung-hujung, di sudut-sudut yang kecil itu. Jadi jadi kemungkinan ini antara salah satu relevannya lah untuk mengatakan dia dengan kuat sekali bahawanya elemen utama Al-Quran dunia Islam, termasuklah dunia Nusantara, adalah elemen cahaya. Okey, jadi yang awak lihat corak, maknanya anda semua lihat corak yang ada di dalam Quran ni tadi, ni adalah cahaya. Okey, cuma cahaya tu ada bunga matahari, ada bunga raya, ada sulur kan, tapi ini adalah kesan cahaya tu tadi. Cahaya tu tadi kalau kita balik-balik mengikut lagi dia punya orang kata lebih lebih relevan jugalah lebih ada dasarnya itu tadi. Saya melihat balik 6 konsep estetika yang dikeluarkan oleh Ismail
dan Louis Lamia Al-Faruqi yang menerangkan mengenai dynamism, mengenai modular, struktur modular, repetition, abstract, dan ada lagi dua lagi lah ya. Jadi bila saya melihat balik benda tu, ya penerangan mengenai An-Nur ni tadi ada dalam tu. Okey, jadi secara harfiah ataupun kiasan, ungkapan penerangan jalan mengenai mengenal tu, antara kaedah mengenal Tuhan itu adalah melalui konsep cahaya. Jadi kita ni dikenalkan, difahamkan bagaimana kita nak mengenal Allah SWT itu adalah salah satu kaedahnya adalah kaedah melalui sifatnya, bukan zatnya. Zat kita memang tak boleh lah kan. Daripada sifat-sifat. Jadi Allah dah tunjukkan di dalam muka bumi ni sifat-sifat dia. Jadi bagaimana kita nak mempraktiskan benda tu lah. Okay. Dan An-Nur itu dalam bahasa Arab lah, okay? Jadi ini adalah kaedah panduan mengenai Tuhan serta kaedah ini yang saya kata terbitnya daripada The Fame of Bukhara tu tadi ya. Mereka mempraktiskan kaedah kalau saya dengar lebih cakap bagaimana mereka mengenal Allah SWT tu rapat mengenali. Yalah, maksudnya nak beramal. Nak beramal sebenarnya ya. Kefahaman nak beramal tu tadinya. Jadi kat situ tadi dia keluarlah elemen cahaya tu tadi, elemen daripada kaligrafi tadi, daripada geometrik tadi, dan daripada vegetals. Okey, istilah nur yang disebut dalam Al-Quran, banyak kali disebut dalam Al-Quran dan sebenarnya dia merujuk kepada Nabi Muhammad SAW jugalah. Okey, secara secara asasnya lah secara asas, tetapi ni boleh didetailkan lagi lah boleh diperincikan lagi lah. Okey, itu secara konsep. Okey, kalau kita tengok daripada konsep lah. Kemudian kalau kita tengok rupa pula, bentuk ni, iluminasi ni, perkataan iluminasi kan cahaya, maknanya adalah berasal daripada Latin sebenarnya ya, illumine, illuminatio, bermaksud pencerahan, cahaya, memberi ruang dengan cahaya yang lebih, cahaya yang sangat kuat. Dia kena cahaya yang sangat kuat. Jadi kaedah nak meletakkan cahaya yang sangat kuat, antara elemen yang dipakai adalah elemen berkilau. Elemen berkilau seperti emas dan perak. Dan biasanya emas lah. Emas dia akan shining kan. Okey. Kemudian iluminasi ini juga dibentuk berdasarkan daripada corak geometrik tumbuhan dan corak biomorfik lah. Yang mana kita yang utama kita boleh lihat yang cantik, yang indah, seperti yang diberitahu oleh Datuk Dr. Annabel Tegalep mengatakan manuskrip yang terindah, yang terbaik adalah Al-Quran. Tapi tak lupa jugalah manuskrip-manuskrip lain kan, ataupun seni yang lain seperti buku miniatur, teks sastra, watikah, surat-surat pun ada kesan cahaya. Ada kesan cahaya, kita kena tengok. Jadi elemen kalau kadang-kadang dia tukarlah, kalau tak pakai emas pun pakai color kuning kan. Selepas daripada itu, sebelum tu arabes memang corak, nama arabes ni memang kita dah biasa dengar kan, tapi sekarang ni keluar juga dengan nama-nama lain seperti islimi, nebati, okay? Tapi mostly kita pakai arabes lah. Saya kadang-kadang saya guna perkataan islimi, islimi, hiasan seni Islam tu saya panggil dengan islimi design. Okey, ini adalah dari sudut rupa lah. Jadi rupa yang nak ditengok di dalam Al-Quran tu tadi, mana yang kata-kata cahaya yang tadi tu adalah merujuk kepada warna dan juga corak, kombinasi corak. Itulah cahaya dia. Okey, jadi saya tunjuk contoh. Ini adalah contoh cahaya yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah Quran zaman ataupun era Ayubiyah, zaman Ayubiyah. Yang mana terdapat dua dominasi corak sebenarnya, dominasi corak bercahaya. Satu di permukaan kepala surah di hujung itu, dan satu lagi di bahagian tengah itu di bahagian bulatan tengah yang dikatakan syams, mengikut menurut Martin Links dan juga Yasin Safadi pada tahun 1976. Corak-corak ini, corak-corak syamsa ini tadi juga dikenali dengan nama solar. Solar maknanya bulatan kecil bercahaya yang dinamakan sebagai solar.
Okey, nak bagi cahaya, nak bagi terang lah kan. Dia itu yang kadang-kadang saya kata cahaya di atas cahaya. Wah, betul lah tu Quran dah memang nur kan. Lepas tu diletakkannya lagi corak yang bercahaya. Jadi wah, kena pakai spek mata lah kot ya, spek mata hitam. Okey. Sebab dah bercahaya sangat kan. Okey, harap kita semua dapat bertahan dengan cahaya ni Kadang-kadang kita tak tertahan cahaya tu sebab terlalu terang dia terlalu terang sampai silau. Okey, alhamdulillah lah. Okey, jadinya Syamsa itu selain daripada namanya Syams simbol pada matahari, ia juga dikenali dengan solar berbentuk bulatan. Sebab tu saya kata tadi jadinya mereka tidak sebab artistik, maknanya arts itu mesti ada budaya integration, budaya combination, bergabung antara bidang-bidang sains dan juga bidang-bidang art tu tadi kena ada maklumat di situ, kena ada budaya. Okey. Main, dia banyak menembak. Banyak main baling lecut, terutamanya dekat. Ya. Okey. Okey. Maaf tak berapa clear dengar. Tak berapa clear. Okey. Jadi kita kadang-kadang kita dah biasa nampak kan, kita dah biasa nampak benda ni, tapi kita kadang-kadang kita bukan kita ignorance, tapi kita tak tahu macam mana kita nak pakai benda ni. Kadang kita tak tahu apa kita nak pakai, macam mana nak pakai benda ni. Macam itulah. Okey, kedua, selain daripada namanya Syams tadi ataupun solar, selain itu yang banyak yang dijumpai di dalam Al-Quran dunia Islam adalah bentuk kosmogram. Okey, bentuk kosmogram ini kosmogram ni adalah kombinasi di antara bentuk poligon dengan juga bentuk bulatan. Okey, dan biasanya diletakkan di bahagian tengah. Okey, kalau tak silap saya, Al-Quran ini adalah Al-Quran yang ditaja di bawah Sultan Al-Jaitu, yang mana dia punya pengkhatat dia tak silap saya pengkhatat dia Ibnu Mubadir kalau tak silap saya lah. Ibnu Mubadir dan juga dia punya dia punya pengkhatat dia adalah Ahmad Ibnu Suhrawardi sebab nama bahasa Arab tak apa nak faham. Ahmad Ibnu Suhrawardi, manakala penghiasnya adalah Muhammad Aibak. Wah, Muhammad Aibak memang seorang penghias penghias Al-Quran yang tersohor pada ketika itu. Okey, dan yang penulisnya, pengkhatatnya adalah Ahmad Suhrawardi. Okey, nah ini ada Quran yang ditaja lah. Mostly Quran pada ketika itu memang di bawah naungan raja, naungan keluarga royal lah. Jadi salah satu corak yang biasa yang akan kerap kita ketemui adalah berbentuk kosmogram selain daripada bentuk cahaya tadi. Dan corak yang ketiga adalah medallion. Tak dinafikan memang motif ataupun corak geometrik memang mempunyai disiplin yang sangat tinggi lah. Okey, mempunyai disiplin yang tinggi dan mendapat permintaan yang sangat besar, sangat banyak. Tapi dalam masa yang sama, corak geometrik itu tadi juga digabungkan ataupun diolah menjadi satu corak yang berbentuk vegetal. Dan ini dinamakan bentuk medallion. Dan ini banyak terdapat dalam Quran Parsi, terutama dalam Quran Seljuk, Quran Safavid, Quran daripada Timurid yang memang gemar menggunakan elemen ataupun komponen medallion ini. Okey, dan Quran di dunia Islam di luar sana, mereka memang mempunyai bukan kawasan, dia mempunyai sebelum kita nak buka surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah tu, dia ada satu section depan dulu. Kita panggil muwajjah. Maksudnya dia ada fully decorated, hiasan penuh Al-Quran sebelum kita nak tengok Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Itu tadi yang frontispiece tu tadi kan. Jadi
memang itu antara satu disiplin ataupun budaya yang mereka amalkan di sana lah ya. Ada muajah page kat situ. Okey, itu elemen. Jadi saya daripada yang cahaya tadi, bila saya dapati yang kata keyword cahaya tadi tu, maka saya dah dapat tiga corak, tiga komponen, iaitu solar, kedua adalah cosmogram dan ketiga adalah Mendelian. Saya tak jumpa yang lain dulu kot, tak sempat, jadi yang ini je. Ini pun saya banyak, saya boleh mampu yang ini je. Kok ada rakan-rakan yang lain boleh panjangkan lagi, alhamdulillah lah. Okey, selain itu di permukaan teks. Okey, di permukaan teks, tapi corak ini pun digunakan seawal daripada abad ke-9, awal abad ke-9 sehingga abad ke-13. Ada kita jumpa Quran yang ada corak ini. Corak ini kita namakan corak palmet, ataupun macam kalau kita pokok kelapa lah, daun pokok kelapa tu kan palmet kan. Dan biasanya diletakkan di antara teks. Kadang-kadang di antara teks, kadang-kadang di awal teks kan. Maaf, saya tak boleh nak baca tulisan ni, jadi kita tak tahu kondisi dia, tapi tak tahu kondisi ni mungkin kepala surah juga kot lah. Kemungkinan kepala surah jugalah, tajuk surah lah. Okey, ini antara corak yang banyak dijumpai jugalah. Saya dah jumpa, tak silap saya, lebih juga 20 jenis palmet ni. Ya. Cuma saya tak sempat nak detailkan lagi, nak keluarkan lagi, nak terperincikan dia lagi. InsyaAllah lah di masa akan datang. Dan juga diletak warna kuning, warna ada elemen emas tadi. Okey, tadi kita dah lihat elemen cahaya pada dalam Quran di dunia. Sekarang ni saya nak tunjuk komponen corak yang ada dalam dunia Nusantara, dalam Southeast Asia, Al-Quran Southeast Asia lah. So saya pasti kita semualah sebagai Muslim kita dah tahu apa itu mushaf. Kita biasa dengar Quran ataupun mushaf tu tadi. Dan juga apakah seni mushaf. Jadi ada dua benda lah saya kena tahu dululah. Pertama saya kena tahu mushaf itu sendiri. Dan kedua saya nak buat apa dengan mushaf ni tadi kan. Saya nak melihat kesenian yang ada di dalam mushaf itu tadi. Jadi sudah kita ketahui istilah Al-Quran Uthmaniyah ini diambil daripada Saidina Uthman bin Affan. Istilah mushaf ini diambil daripada Saidina Uthman. Kemudian di dalam mushaf ini terdapatnya 114 surah daripada 30 juzuk tu tadi, yang mana surah ini tadi sebenarnya telah dikumpul daripada para pengkhatab, para hufaz ya, sebab tu daripada zaman Saidina Abu Bakar lagi, yang mana lajnahnya di bawah sahabat Huzaifah ya. Dan kemudian dalam bentuk suhuf, kemudian disimpan sehingga Saidina Umar. Kemudian bila Saidina Uthman yang telah memushafkan dia ya, telah menjadikan dia macam jilid kan. Okey, kemudian di dalam tu terdapat 6,616 ayat bersama dengan 77,934 patah perkataan dan diturunkan dalam bahasa Arab. Okey, tidak diturunkan dalam bahasa Ajam tapi diturunkan dalam bahasa Arab. Ini saya dapat daripada Ismail dan Ismail Al-Faruqi lah. Dan peristiwa-peristiwa yang ayat tu tentulah di susunannya ataupun derive from Mekah dan Madinah. Okey, daripada guru saya, Profesor Dr. Zulhaimi Mazin, okey, dia mengatakan seni mushaf itu adalah meletakkan komponen-komponen hiasan. Yang komponen-komponen yang tadi tu di dalam buku, dalam mushaf, dan tujuan dia adalah untuk nak mengindahkan, nak menanda ya mana-mana bahagian itu tadi ya, supaya nampak lebih menyelah, lebih menyelah. Okey, itu yang saya faham lah ya, yang saya faham mengenai mushaf dan juga seni mushaf. Baiklah, sampel kajian saya khususkan kepada koleksi Perpustakaan Negara. Jadi mushaf-mushaf yang saya dapat pada hari ini, yang saya tunjukkan hari ini, semuanya adalah daripada Perpustakaan Negara lah, iaitu Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu. Saya telah dapat mengumpul 54 Quran, 54 Al-Quran. Cuma saya bawa masuk untuk kajian adalah 32 mushaf, 32 mushaf. Daripada 54 tu lebih kurang 40
lebih lah, 40 tu dalam kondisi yang baik. Memang kondisi komplit ya, Quran yang baik lah, Alhamdulillah. Jadi saya dalam Quran Nusantara ini sebab saya tidak melihat secara aktual sebenarnya Quran daripada Turki, Quran daripada kerajaan Mamluk, so itu semua tu saya tak dapat tengok. Kalau dapat tengok best lah kan. Jadi saya hanya dapat fully melihat secara lebih mendalam adalah Quran daripada Nusantara sendiri. Okey, jadi saya letak dengan perkataan Nusantara lah sebab Quran dalam koleksi perpustakaan negara itu ada daripada daerah Aceh, daripada daerah Sulawesi, daripada daerah dunia Melayu dan juga dan sebagainya kan daripada daerah-daerah yang ada di dalam Nusantara ni. Jadinya sebab tu saya kekalkan dengan nama Nusantara. So saya bagi pada dua, kita lihat fizikal Quran itu sendiri dan juga komponen hiasan yang ada dalam tu. Maknanya reka bentuk motif dan corak yang ada dalam tu lah. Okey, jadinya kalau tengokkan fizikal, tebal Quran alam Melayu ni, Nusantara ni, Quran Nusantara ni, dia dalam koleksi pustakaan negara lah. Dia ada saiznya lebih kurang daripada 1.8 cm hingga 9.5 cm. Tu tebal. Tebal dia. Jadi tapi yang banyak dijumpai 5 hingga ke 8 cm. Memang paling banyak saya jumpa lah. Jadinya dia boleh pergi tebal tu 9.5 lah. Maknanya kertas tu kan. Kertas tu tebal kan. Lepas tu lebar dia adalah 15.5 cm hingga 25 cm lebar Quran. Lebar Quran itu. Tapi yang paling kerap dijumpai 19 dan 22. 19 hingga 22. Tapi 19 dengan 22 tu saya paling banyak jumpa. Dan juga tinggi dia adalah 15.5 hingga 37.5. Ada Quran yang 37.5 cm lah. Tapi yang seronok tu, yang rasa macam ajaib tu paling banyak dijumpai adalah 32 cm. Jadi bolehlah kita kata ya inilah saiz khusus Quran Nusantara kita adalah 32 cm. Jadi kalau terlebih banyak tu kita kena check balik, kita kena semak balik ini Quran daripada mana ni. Jadi bila kata saiz tinggi dia berapa? Saya kata tinggi dia berapa? 32. Okey. InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. Kemudian muka surat yang saya jumpa, muka surat layan tu 303 muka surat ke 872. Tapi yang paling banyak sekali 600 muka surat. Maknanya rata-rata daripada yang 50 lebih saya dapat tu tadi 54 ke. Lepas tu yang paling banyak adalah 600 muka surat. Tebal tu. Maknanya standard lah tebal kita. Okey. Jadi itulah antara kata kalau nak tengok Quran Nusantara tu, inilah dia punya fizikal dia. Okey, cuma lebar, tebal dan lebar tu dia kadang ada. Sebab apa yang jadi tebal ada terlebih dan terkurang disebabkan oleh cover dia. Cover dia yang dia guna kulit cattle, kulit lembu yang keras tu. Kadang-kadang dia guna fabric, guna tekstil fabric lah, dia guna kain lah. Jadinya itu dah mempengaruhi range of tebal dia kan. Okey, tu secara fizikal je lah. Okey, fizikal kedua yang saya lihat adalah ukuran, size teks, lebar teks, tinggi teks tu dan juga barisan. Jadi bila tengok teks kita lebar lebih kurang dia punya tu 9 hingga 28 dia punya tinggi dia. Dan lebar dia adalah 12 cm. Ya, saya paling yang jadi seronok jugalah 12 cm sekali tengok ni kan, bila tengok Quran lain pun mungkin ni tak ada 12 juga, lebih kurang lah. Maknanya dia dah macam ada standard standard mold pula dah ya. Jadi inilah standard kita pakai. Cuma tinggi tu dia ada 9, ada 8, mungkin sebab garisan tu ada 2 atau 3 garisan frame tu. Ada warna hitam, merah, kadang-kadang dia ulang balik merah balik, dia ulang balik hitam balik kan. Jadi dia ada kat situ dia ada lain sikit. Barisan ayat, maksudnya ayat dalam teks tu barisan dia yang saya jumpa dan standard adalah 15 dan 13 baris. Sebab saya tengok Quran Safavid 10 baris. Quran Uthmaniyah ada 15, ada 11. Quran Mamluk ada 13, ada 11. Tapi kita 15, 13. Quran Nusantara
sekarang ni saya tak jumpa. Ada saya jumpa tapi itu adalah Quran daripada Cina. Dia berbentuk album lah, dia kecil sikit lah. Jadi ayat dia 5 atau 3. Jadi tapi yang paling banyak saya jumpa adalah 15 dan 13. Jadi ini adalah barisan ayat khusus lah Al-Quran Nusantara ya. Kemudian komponen ornamentasi. Tadi ni kita tengok fizikal dia kan, nak tengok jadi itulah kondisi Quran kita. Jadinya kalau struktur hiasan pula terbahagi kepada 6 bahagian. 6 bahagian yang saya sudah khususkanlah daripada pengkajian inilah. Okey, iaitu yang paling utama yang maknanya hiasan Al-Quran Nusantara ni saya dapati Quran yang sepanjang pengkajian ni lah tak ada jumpa muka muwajah tu, tak ada. Kita tak ada muwajah. Biasanya kalau lembaran yang kita buka, lembaran Quran yang kita buka tu, buka-buka je dia dah terus surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3 ataupun ayat 1 hingga 4 ataupun ayat 1 hingga 5. Jadi tak jumpa lagi saya muwajah. Cuma pernah sekali saya jumpa satu, tapi itu bukan Quran kita. Itu bukan Quran daripada Nusantara. Itu adalah Quran daripada Middle East. Dia memang tulis tangan lah, tapi saya tak tahu, kita tak tahu carbon date dia bila. Tu yang saya tak tahu. Jadi saya abaikan yang tu dululah. Jadinya lembaran yang kita nak tengok yang hiasan tu kat mana, hiasan tu biasanya ada dekat bahagian muka depan, muka tengah Al-Quran dan lembaran akhir. Juga di kepala surah, tanda-tanda ayat, pada tanda-tanda ayat dan juga pada marginal, pada reka bentuk marginal, iaitu bahagian makra, hizib dan juzuk. Jadi dalam Al-Quran ni kita kena tahu kedudukan tempat-tempat ayat itu di bahagian makranya, di bahagian hizibnya dan bahagian juzuknya. Jadi di sini saya tunjuk salah satu komponen ornamentasi daripada kanan ke kiri ya. Saya buat kanan ke kiri macam kita baca Quran lah. Jadinya kalau ikutkan sebelah kanan tu saya dah tulis juga di bawah. Ini adalah daripada MSS 3723 lembaran hadapan Al-Quran, dan kemudian gambar tengah tu lembaran tengah, dan juga di yang akhir sekali belah kiri ni adalah lembaran akhir antara Quran yang lengkap. Dan Quran ini adalah Quran daripada gaya Aceh ya, dan saya pasti Datuk Dr. Anabel pernah mengupas dan pernah mengeluarkan penulisan dan juga pembentangan mengenai Al-Quran ini. Okey, antara Quran yang cantik, yang memang kita bahas Quran yang antara Quran yang indah, yang lengkap dan indah. Jadi inilah kedudukan corak yang ada pada 3 muka lembaran yang utama, hadapan, tengah dan lembaran akhir. Rata-rata Quran daripada Aceh, Quran daripada dunia Melayu sendiri mempunyai lembaran tengah. Saya pernah melihat Quran daripada Patani, hanya ada lembaran hadapan sahaja. Okey, dia hanya ada corak pada lembaran hadapan saja. Okey. Kemudian ini pula adalah Al-Quran daripada Pantai Timur. Daripada Pantai Timur dan kemungkinan besar daripada Terengganu lah. Jadi lembaran hadapan itu berbeza karakter dia, berbeza struktur dia berbanding dengan yang lembaran akhir itu tadi. Okey, lembaran akhir memang nampak perbezaan, maksudnya bingkai hiasan tu ditebalkan pada lembaran hadapan, manakala untuk lembaran tengah dan lembaran akhir hanya diletakkan corak gunungan saja, corak 3 segi saja. Curve, saya panggil lengkungan 3 segi ya, itu saja. Dan antara lembaran yang cantik, lengkap. Dan juga yang ini ini warna kuning yang dia pakai, maknanya iluminasi warna kuning bukan warna emas, tak silap saya dia letakkan warna kuning, tapi kuning ini saya dapati kuning ini agak bersinar juga. Warna kuning ini agak bersinar. Tapi saya tidaklah study color tu lebih ya. Belum ada masa ni. Okey, jadi ni saya nak kata dominannya corak yang ada pada lembaran berhias.
yang muka hadapan, muka tengah, muka akhir tu tadi. Jadi kita ada sulur. Kita memang kita punya establish lah, maknanya sudah seperti macam boleh saya katakan kita dah boleh wartakan lah corak khusus yang ada di Nusantara ini adalah motif sulur itu tadi. Dan kemudian digabungkan dengan motif gunungan ataupun saya panggil cupola. Cupola ya. Sebab apa ada cupola dekat situ? Sebab dia seperti apa kubah-kubah kecil, ya, kubah-kubah kecil, tapi kubah kecil ini yang telah diorganikkan, dicorak dengan bentuk organik, tidaklah dibuat dalam bentuk geometrik. Ini adalah motif khusus lah yang saya jumpa. Kemudian satu lagi, kalau yang Quran Terengganu ni tadi, ini dia saya dapatlah lengkungan separa bulatan. Atau saya suka, saya tak buang yang bahasa Inggeris tu. Okey, lengkungan separa bulatan dan juga gunungan berbentuk segitiga yang bersambungan. Dan terus saya panggil dia coverture sebab dia sambung. Dia yang ujung ni dia bersambung kat sini. Jadinya, tapi saya ambil struktur asal, iaitu 3 tegilah, tapi sebenarnya dia bersambung, dia tak ada putus kat situ. Tu saya letak perkataan coverture, lengkungan separa bulatan dan gunungan berbentuk segitiga. Ini yang memang yang orang kata yang utamalah ya, yang kita boleh nampak dalam Quran kita. Okey. Baiklah, ini adalah contoh-contoh lembaran berhias Al-Quran Nusantara, dan saya pasti sudah ramai scholars ya yang telah mengupas mengenai lembaran-lembaran berhias ini. Dan lembaran berhias ini ada yang daripada Sulawesi, ada yang daripada Jawa, ada daripada Aceh ya. Okey, daripada kita daripada Terengganu sendiri. Okey, memang sangat cantiklah. Okey, kemudian kat kepala surah. Kepala surah saya dapat 2. Iaitu satu corak yang pada lembaran berhias tadi, yang pada muka depan, muka tengah, muka belakang tu tadi, muka akhir tu tadi. Dan satu lagi lembaran kepala surah pada lembaran teks. Jadi kalau lembaran kepala surah pada lembaran berhias, seakan seperti saya lihat bila saya dah potong, dah crop ni, kata macam pintu rumah nenek saya kat atas. Ada jenang, ada pembidang kat atas tu kan, ada corak kan, kadang-kadang masuk pintu tu dia ada tulisan lah, ukiran kan. Jadi tu, oh baiklah, saya kata. Jadi ada persamaan ada persamaan dekat situ. Cantik lah. Kemudian kalau kepala surah pada lembaran teks, saya ada jumpa 4 bingkai. 4 bingkai maksud saya, ada bingkai dia hanya membuat garisan 2 garisan. Ada bingkai dia buat 3 garisan, 3 lapis garisan, macam dekat bawah ni surah Bani Israel ni. Bani Israel ni 4 garisan, yang atas tu 2 garisan. Surah An-Najm, An-Nahar, An-Nahar. Itu adalah 2 garisan. Jadi saya jumpa 2 garisan, 3 garisan, 4 garisan, 4 garisan. Maksudnya 4 frame tu, garisan tu ya. Jadi saya jumpa 3 jenis. Walaupun dia lembaran teks, kepala surah pada lembaran teks, tapi kalau kita observe betul-betul, dia sebenarnya dia ada garisan-garisan berlapis di dekat situ. Berbanding dengan lembaran berhias memang memang dia sudah ada signifikan hiasan dekat situ lah. Memang kita nampaklah perbezaan yang khusus cuma pada lembaran teks tu tadi. Jadi lembaran teks ni, ini adalah chef mark dia MSS. Kalau lembaran berhias tu 433, yang bawah tu MSS 4500. Okey, ini adalah dalam kepala surah. Kemudian ini pada tanda ayat. Pada kita nak berhentikan tanda ayat tu, jadi ini yang saya jumpa lah. Saya ada jumpa bulatan berbentuk tunggal, dan saya ada jumpa juga bulatan yang berkait, yang dia interlocking, dia interlock each other. Jadinya saya ada jumpa memang banyak, rupa-rupanya saya sekali-sekali imbas kita nampak macam lebih kurang sama, especially yang bulatan tunggal tu. Sekali bila saya tengok tu, sebenarnya saya letak ni 10 saja, tapi sebenarnya saya jumpa lebih daripada 10. Cuma saya letak je lah dalam ni 10 ya. Ini yang saya jumpa lah tanda-tanda ayat yang ada dalam Quran Nusantara. Berbeza, kita tahu, kita faham Quran-Quran yang di dunia luar tu memang lagi indah lah dengan rozet dia kan, dengan solar dia ya, yang intricate solar dia.
Tapi ini kita punya. Ini kita punya dan kita kena memang cantik lah. Saya punya cantik. Saya punya cantik sebab dia ada khusus kan. Dia ada significant apa message dekat situ dalam tu. Jadi ini yang saya jumpa lah. Jadi kalau bulatan yang bertindan, saya pernah jumpa yang paling rumit adalah dia gabungan 5 bulatan. Gabungan 5 bulatan. Kadang-kadang cuma kita nampak yang ada macam 2-3 bulatan sebab dia warna dia kan. Warna merah, warna kuning, warna biru. Dia ambil balik warna tu tadi. Tapi saya rasa yang Quran yang warna merah, biru, yang ada, bulatan yang bertindan yang paling hujung sekali tu, kita dah biasa nampak tu dalam Quran tu dah biasa nampak. Kerap lah kita nampak. Okey, jadi inilah yang saya jumpa untuk tanda ayat Al-Quran Nusantara. Ya, tanda-tanda berhenti kan. Baiklah, jadi reka bentuk marginal pula, saya kena lihat juga kondisi pembahagian tempat ayat dalam Al-Quran dulu. Jadi bila saya dah tengok kenapa dia bila mula-mula lah pada peringkat awam sebut tu buka tiba-tiba nampak ada satu tanda. Bila buka lain ni tanda rubuk, ni nisfu pula. Okay, jadi macam okey, jadinya kita ada standard. Kita dah ada standard modul Quran Nusantara ni. Jadi sebelum nak pergi tu kita lihat dulu, kita sudah faham ya, Quran mengandungi memang 30 juzuk. Dalam 30 juzuk tu dia ada hizib-hizib dia. Jadi dalam 30 juzuk mana station, dia ada 60 hizib. 60 hizib. Dalam 60 hizib pula dia ada 240 makro. Maksudnya dalam hizib tu tadi ada section kecil lagi. Okey, dah ada section besar, lepas tu ada section yang kecil, ada kecil lagi, ada lebih banyak lagi anak-anak dia ya. 240 makro. Kemudian satu juzuk mempunyai 2 hizib. Jadinya yang 60 hizib tu untuk nak capai satu juzuk kena melalui 2 hizib. Kena melalui 2 hizib. Satu hizib tu pula mengandungi 4 makro. Jadi jadi nak achieve satu hizib, maksudnya setengah juzuk lah. Setengah juzuk kena lalu 4 makro. 4 makro tu pula dia ada rubuk, nisfu dengan thum. Kemudian satu juzuk, kemudian kalau nak achieve satu juzuk, jadi kena ulang dua kali hizib. Maknanya 8 makro lah. Maknanya untuk nak capai satu juzuk akan melalui 8 makro. Macam mana pun dia akan melalui 8 makro. Okay, kita kena melalui balik rubuk, nisfu dan thum itu tadi. Okey. Kemudian dalam satu juzuk, kebiasaannya saya dah tengok, biasanya ada 10 lembaran. Dan dalam 10 lembaran tu bersama dengan muka surat adalah 20 muka surat. Maksudnya lembaran adalah helaian dan kemudian persamaan dengan 20 muka surat. Dia bersamaan dengan 20 muka surat. Jadi bila dah tahu section ni, baru saya boleh detect kat mana dia, bentuknya macam mana. Jadi bila daripada situ saya dapatlah, ini antara yang saya keluarkan. Sebab ini adalah kombinasi yang saya jumpa. Jadi saya ada jumpa kalau ikutkan corak makro dari rubuk tu, MSS 3723 tu, rubuk tu, dia ada nisfu, dia ada thum, dia ada juga, tapi dalam bentuk huruf. Jadi saya ada jumpa bentuk marginal yang untuk hizib dan makro ini dalam bentuk huruf. Ada. Bukan sekadar MS 3723, ada 2 3 lagi. Saya tulis pula berapa ya. Kemudian untuk MSS 4204 saya ambil nisfu, tapi dia ada thum, dia ada rubuk. Adalah kombinasi di antara huruf dan juga motif organik, especially vegetal lah, corak vegetal lah. Yang ini corak bunga padi Kalau nak tahu inilah dia bunga padi, lawa kan, rupanya cantik rupanya bunga padi kita. Okey, jadi dia gabungkan di antara nisfu dan juga dengan antara huruf dan juga corak motif tumbuhan tadi, tumbuh-tumbuhan vegetal tadi. Itu nisfu. Kemudian thum yang MSS 433 tu saya jumpa kombinasi di antara geometrik dan juga huruf. Ini antara yang paling banyak juga saya jumpai. Motif geometrik dengan ataupun geometrical unit, saya panggil geometrical unit, digabungkan dengan bersama huruf tu tadi. Jadi yang ni paling banyak. Bentuk solar ni yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran Nusantara. Dan kemudian
juzuk lengkap atau kamil, saya panggil complete corak. Maknanya ada kombinasi huruf, vegetables, motif dan juga organik, geometrik adalah dalam juzuk. Biasanya dalam juzuk. Juzuk tu akan diutamakan lah, station yang utama lah, juzuk kat situ. Jadi kalau ada 30 juzuk, jadi ada 30 corak yang macam dalam MSI 1358 lah, ada 30 juzuk, maka ada 30 jenis corak yang macam ni. Tak silap saya dia ada 4 karakter corak, kemudian diulang, dan begitu juga dengan warna. Warna dia pun 4 warna, lepas tu diulang-ulang, maknanya ada biru, yang ini daun biru, yang ni daun merah, ini daun, dia tukar-tukar. Okey, inilah yang saya jumpa. Jadi dalam stesen-stesen ni tadi, dia ada dia punya bentuk hiasan yang menarik, yang unik kita panggil. Tapi paling saya suka adalah MS 4204 tu tadi. Dia memang cantik, dia memang unik, lawa lah, dan ada bacaan qiraat kat situ. Tu ni kepakaran Dr. Rizwadi ni, kepakaran qiraat kat tepi tu. Design Okey, itu yang saya jumpa lah setakat ni. Kemudian motif khusus hiasan Al-Quran Nusantara setakat ni adalah motif sulur. Memang motif sulur lah. Motif sulur itu saya dapat 2. Satu, sulur berbatang tebal. Memang jelas nampak aliran garisan tebal tu dikeliling bingkai. Dan kedua adalah motif sulur dedaun, yang mana yang mendominasikan corak sulur itu adalah bunga kembang. Bunga kembang ni yang saya jumpa biasa dia kelopak 4 ataupun dia kelopak 5. Dan kelopak 5 ni pun sekali kita boleh nampak jelas dia adalah seperti bunga raya. Nampak seperti bunga raya. Jadi ini adalah 2 jenis sulur yang saya jumpa lah. Rata-rata kalau sulur tebal ni memang Quran daripada Jawa dan Quran daripada Aceh lah. Cuma kalau sulur dedaun ini memang daripada Patani dan juga daripada Pantai Timur. Pantai Patani dan juga Terengganu lah. Okey, yang saya jumpa lah. Kemudian kira ini antara slide yang terakhir saya lah. Kondisi corak pada kulit buku Al-Quran dalam koleksi Pustakaan Negara. Bahagian kulit sahaja yang saya tak dapat nak betul-betul kajilah, sebab yang tadi, sebab yang dalam tadi tu saya tengah menyusun yang dalam tu kan, jadinya yang belah cover ini saya nampak, tapi kita tak dapat nak pergi detail lagi. Cuma saya yang sekali kita lihat tu, kita boleh nampak ada bentuk corak medallion. Corak medallion maknanya corak cahaya tadi tu, medallion tadi tu memang dah distemkan di atas permukaan kulit atas tu, dan juga 4 corak siku, corak sisi siku tu seperti kalau kita tengok macam siku keluang kan, siku keluang dekat dalam masjid kan, dalam masjid kan kat 4 tiang seri tu kan, dia ada siku keluang kan, macam Masjid Kampung Laut Kelantan kan. Jadi tak adalah saya tiba-tiba dia boleh spark ke sana kan. Jadi macam ibarat tiang seri lah, ada 4 sisi tu. Kemudian ada corak ulangan dikeliling 4 sisi tu tadi. Saya panggil dia adalah corak persistent S, tapi bila ada seorang profesor, Profesor Dr. Nur Azlin memberitahu saya ini seperti corak semut beriringan katanya. Saya sukalah sebab saya dapat nama motif tu kan. Ini adalah nama corak semut beriringan. Jadi sukalah. Cuma saya tak dapat nak pergi detail lah dekat sini. Cuma saya dah nampak, saya dah boleh nampak motif ataupun elemen utama yang ada dalam cover tu tadi. Jadi kulit mushaf kita ada 3 jenis lah. Satu yang kulit berwarna coklat, memang betul-betul keperangan ke warna jingga ya. Dan satu lagi lebih kepada warna macam warna ni warna pokok warna purple. Dia purple mahagoni, pokok mahagoni yang warna purple nak ke warna ruby tu kan. Dan kemudian fabric lah daripada kain lah.
Baiklah, saya rasa setakat itu sahajalah yang daripada hasil dapatan dan kajian saya mengenai komponen hiasan yang ada di dalam dunia Nusantara, dunia Islam dan juga Nusantara. Kan? Terima kasih. Baik. Terima kasih Puan Nurul. Saya rasa satu pembentangan yang sangat-sangat detail. Ya, saya pun bila mendengar asyik dan banyak perkara-perkara baru yang saya juga turut belajar di sini dan terutamanya dari segi aspek teknikal yang disentuh oleh Puan Nurul daripada tiga perkara asas yang menjadi komponen utama kepada ornamentasi, dasar ornamentasi seperti yang saya kata tadi, konsep cahaya, kosmogram dan Medallion. 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 Okey, dan pengaruh daripada motif sulur, motif gunungan. Okey, Betul? jadi sangat-sangat detail lah. Okey. Dalam masa yang sama, sementara kita menunggu soalan-soalan daripada para hadirin, boleh bertanyakan soalan jika ada apa-apa yang muskil, kan, boleh terus open your mind, okay, and then boleh tanyakan terus kepada Puan Nurul sementara kita masih berada secara live. Okay. Okey, dalam masa yang sama saya berminat juga untuk minta sikit penjelasan daripada Puan Nurul. Kadang-kadang kita tengok motif-motif tu dan kaedah susun atur dia, dari segi strukturnya apa semua, yang membezakan di antara reka bentuk itu, adakah dia disebabkan pengaruh-pengaruh tertentu ataupun dia mewakili identiti tertentu daripada tempat diterbitnya Al-Quran itu, ataupun yang menyebabkan desain itu muncul di daerah itu? Adakah Okey, sebenarnya Quran-Quran yang kita lihat hari ini adalah Quran-Quran di bawah tajaan sebenarnya. Tajaan sultan-sultan ataupun the royal family. Jadi bila dah kata itu adalah tajaan daripada sultan, ini daripada saya punya pandangan ya. Jadinya dia ada request daripada, maknanya cita rasa tu ada request daripada raja tu sendiri nak corak tu macam mana. Okey. Dan kemudian kita pula lihat raja itu dalam institusi dalam orang kata dalam kerajaan yang mana. Okey. Jadi tak dinafikan dia memang ada sentuhan distrik itu sendiri. Ada sentuhan distrik itu sendiri. Dalam masa yang sama ada pemilihan daripada raja itu sendiri nak corak yang macam mana. Dia keadaannya macam tu. Jadi betul lah dia apa-apa cuma dunia Melayu ni dia ada macam ada khusus sikit. Dia lebih bersifat kedaerahan itu kuat, kedaerahan. Jadi kita boleh nampak dengan jelas daerah daripada kerajaan Aceh punya macam mana dengan kerajaan Patani punya macam mana. Jadi itu memang sudah menjadi satu, tapi walau bagaimanapun, walaupun antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain tu tadi mempunyai cita rasa yang khusus, tapi dalam masa yang sama terdapat juga orang kata interrelation ya, persamaan, similarity. Sebab apa? Ya? Sebab saya rasa, tapi kena study lagi lah ni. Atas dasar peminjaman pakar tu. Jadi kalau mereka ada pakar, kalau diorang ada penghias ataupun pengkhatat daripada daerah ini, jadi kalau kiranya ada sultan di daerah itu yang teringin melihat cantiknya, diorang mohon untuk meminjam si pakar ni. Okey? Jadi pakar ni pula dia akan hantar dia punya tim dia. Okey, lepas dah buat discussion dan sebagainya, kemudian nanti bila sultan dah puas hati dan sebagainya, so dia akan develop lah benda tu. Jadi secara tak langsung style pakar tu, mana style yang craftsman itu tadi ada, dalam masa sama mengikut cita rasa sultan itu sendiri. Jadi sebab tu kat situ kita nampak pula ada relationship. Tapi memang dia berdasarkan distrik masing-masing. Dia ada dia punya
signifikan daripada distrik masing-masing. Itu Baik. Terima kasih Puan Nurul. kena lihat ni Okey. penaung tu siapa. Okey. Okey, sementara kita menunggu soalan-soalan, kalau para hadirin ada soalan boleh terus saja. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Fuad. Oh, Dr. Fuad. Semua. Ya. Assalamualaikum. Satu Waalaikumsalam. penyampaian yang very informative and berguna. Banyak perkara saya belajar daripada penyampaian ni. Cuma berdasarkan kepada soalan yang tadi diajukan tu, berkenaan dengan pengaruh tu, kalau kita melihat, ini mungkin ada sedikit lari daripada tajuk, mungkin lebih kepada daripada literature ataupun literature mungkin yang pernah Puan Nurul jumpa setakat ni lah. Saya nak bertanya, berdasarkan kalau kita tengok perkembangan ragam hias Al-Quran itu sendiri ataupun Al-Quran itu sendiri daripada satu tradisi oral kepada tulisan, dan selepas tu mendapat satu pengaruh ragam hias tu dalam pelbagai kerajaan yang datang selepas kedatangan Islam. Adakah dengan keadaan macam pengaruh dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam penyampaian Al-Quran tu, adakah Puan Nurul pernah mungkin ternampak ataupun berjumpa mungkin satu usaha mungkin Al-Quran tu mungkin mempunyai dimasukkan unsur-unsur gambar di dalam tu, seperti contohnya dalam dunia Bible sekarang ni terdapat Bible yang mana diselitkan gambar-gambar yang berkualiti tinggi lah. Yang kalau kita tengok macam mungkin gambar-gambar macam landscape ataupun gambar-gambar nature dan sebagainya. Adakah pergerakan tu ada dalam penghasilan Al-Quran itu sendiri, ataupun dunia Islam masih very implanted dengan ragam hias yang ada. Itu saja. Okey, terima kasih Dr. Fuad atas soalan dan juga kemusykilan tu. Okey, sepanjang pengkajian saya tak jumpa lagi Al-Quran yang ada menggambarkan visual figure ya. Tak ada lagi. Bukan maksud saya figura, tapi mungkin yang menyelitkan gambar-gambar, contohnya mungkin pemandangan atau mana-mana yang boleh dibolehkan dalam syariat Islam lah. Contohnya usaha-usaha Okey, seperti macam landscape ke ya, macam tu ya? Landscape, mungkin natural, benda yang natural dan sebagainya. Ada, saya pernah jumpa MSS 4777 dengan MSS 4778. Dia menggambarkan suasana Mekah. Okey, dia letaknya Kaabah, dia letaknya Hajar Aswad, Hijr Ismail, kemudian tapi tak ada figura, tapi dia menggambar, dia buat macam pelan seni bina tu. Dekat bahagian lembaran sebelum nak mula Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Itu sahaja dua saya jumpa MS 4772 dengan 4778 tu, hanya dua naskah saja, dua mushaf saja. Masa awal saya buka tu saya kata ini bukan daripada Nusantara ni, sebab buka-buka memang ada gambar itulah tadi tu seni bina situasi seperti pelan daripada atas tau, macam dia lukis daripada bird's eye view Kaabah Mekah tu, kawasan Kaabah. Tapi bila saya buka lembaran Al-Fatihah, lepas tu saya pergi tengah dulu, ada tak ada lembaran yang dia macam, saya tak pasti, saya tak tahu siapa daripada, saya rasa ni memang daripada kerajaan Nusantara, tapi saya tak tahu kerajaan mana. Dia membuat kombinasi di antara corak Nusantara, iaitu corak sulur, lepas tu ditambah pula dengan pasu. Ada pasu, ada bunga. Dalam pasu tu
ada bunga lah, macam bunga dah sudah di-stylize kan. Bila lihat tu seperti dah bukan daripada ataupun ciri daripada dunia Nusantara. Cuma saya tak tahu dari siapakah dia arahan tu ya untuk membenarkan membuat corak tu. Saya jumpa tapi dua, tak banyak. Ada juga gambaran lain. Cuma tak tahu dia punya carbon dates dia bila tapi tu tulisan tangan. Cuma kalau Al-Quran cetakan saya tak pasti sebab saya tak pergi mendalam, tak lihat Quran cetakan. Tapi kalau Quran tulisan tangan, saya jumpa gambaran selain daripada ragam hias ini, tapi dia tidak duduk di dalam lembaran awal, lembaran tengah, tapi dia duduk berasingan, dia duduk di sebelum nak mula surah tu. Ada, tapi dua naskah, dua musyaf je. Itu saja. Okey, baik, terima kasih Dr. Fuad. Boleh mencelah saja jika ada sebarang pertanyaan yang sangkut ke apa ke. Okey, kita tengok ke ruangan chat ya. Ruangan chat, soalan daripada Dr. Razi daripada Uniza. Okey, bertanyakan tentang sepanjang kajian Puan, ada atau tidak bahawa hiasan musyaf Terengganu adalah datang khusus dari Turki? Soalan daripada Dr. Razi. Saya tak pasti pula originate derive tu datang tu kan. Sebab kalau kita lihat corak-corak daripada Turki, dia lebih kepada Islami design tu yang menggunakan Tepelik, Rumi kan. Tapi sepanjang pengajian saya yang saya jumpa Quran Terengganu, yang mana saya pun pernah pergi ke Museum Terengganu dan pernah melihat 6 musyaf Terengganu. Setakat ini kalau kata karakter daun itu, karakter bunga itu, saya tak nampak ada yang exactly mirip kepada motif-motif Turki. Yang saya jumpa setakat ini adalah bunga daun yang daun yang kembang bergerigi, dan juga bunga kelopak 5 seperti bunga raya. Setakat itu yang saya jumpa. Kalau kata seperti mirip Turki, kerajaan Turki, saya tak pasti, tapi saya tahu ada penulisan yang telah dibuat oleh beberapa scholars mengenai relationship between Uthmaniyah and juga Southeast Asia kan, especially Quran daripada Southeast Asia. Tapi dalam pekajian saya setakat inilah observation saya lah. Saya tak jumpa lah, ataupun saya mungkin termiss ke. Setakat ni saya boleh cakap macam tu lah, saya tak jumpa betul-betul lagi yang ada betul-betul mirip significant motif daripada Turki. Yang saya jumpa betul daripada kita punya. Saya harap dapat menjawab penjelasan daripada Puan Nurul itu, dapat menjawab soalan daripada Dr. Razi. Terima kasih. Dan jika ada soalan-soalan yang lain, boleh mencelah saja, boleh buka mic dan terus kepada sesi kita. Okey. Mungkin ada 1-2 soalan lagi yang boleh kita ajukan, yang boleh kita kongsi dengan Puan Nurul. Okey, dipersilakan jika ada siapa-siapa yang berminat untuk bertanyakan soalan. Okey. Sambil-sambil tu, okey, saya juga tadi sempat mencatat beberapa perkara daripada slide-slide yang dipersembahkan oleh Puan Nurul. Okey, yang dikatakan tadi ciri-ciri kerumitan ataupun lebih kepada ketelitian. Okey, setiap desain-desain yang dilukis ataupun ornamentasi yang dilukis itu penuh dengan ciri-ciri kerumitan dan ketelitian. Dan dia punya perkaitan dia di antara sebagai satu tanda manifestasi kepada konsep cahaya, ya, manifestasi kepada konsep cahaya. Okey, dengan istilah lain, dia perlu terang, okey, dan untuk elakkan dimensi gelap. Okey, jadi kalau kita tengok di antara apa yang dihasilkan kerumitan dengan
konsep cahaya. Okey, dia punya relevant tu kadang-kadang ada dekat situ, sangat-sangat kuat lah, sangat-sangat kuat. Jadi Betul. tahniah kepada Dr. Nurul, Puan Nurul. Okey, jadi sementara kita menunggu soalan-soalan yang bakal ditanya, okey, mungkin kita perlukan lagi satu ataupun dua soalan daripada hadirin. Okey, dipersilakan siapa-siapa yang rasa ada ingin bertanya, sebab sesi kita santai saja. Okey, Puan Nurul ada. Itulah, tapi macam, ya betul juga kan, pengaruh tu kan kadang-kadang dia sama kan, kita nak cari titik spark jumpa tu, kan bertindan dia tu antara satu empire dengan satu empire tu kat situ tu, kalau dapat memang best tu, formula tu nak cari tu. Baru kita jumpa dia punya tu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. salam. Itulah. Saya Waalaikumsalam. Mustadik Muhammad Ya, Khalil daripada UiTM Melaka lah. Okay. Saya pun ada soalan based on pembentangan Puan Nurul yang sangat menarik lah. Banyak perkara yang saya belajar. Lebih bila saya tengok bila kata Nusantara, maksudnya memang besarlah skop kan. Dan bila kata tentang ragamnya Al-Quran iaitu Islamic Art, dan saya tertarik juga apa yang moderator dan juga apa yang Dr. Fuad tadi tanya pasal pengaruh. Adakah dalam pengaruh sebagai patron atau yang penaung, kalau kita tengok contoh, kalau kita cakap pasal design lah, Gottfried Semper bagi tahu design tu sendiri melibatkan elemen seperti material, teknik dan juga function. Adakah dalam kajian Puan Nurul dekat seluruh ataupun untuk skop Nusantara tu, Islam sendiri dia terbagi kepada 4 mazhab. Jadi adakah ada kaitan ataupun ada pengaruh, ada kesan yang ada mazhab tu sendiri? Ragam hias tu ada kesan tak? Sama ada sama ataupun ada beza bila dia berkaitan dengan mazhab-mazhab yang berbeza. Itu ya. Okay, terima kasih. Okay, betul. Nusantara memang kita ada, kita duduk dalam mazhab-mazhab yang tertentu, betul. Saya Okey, teruskan. lebih tertarik dengan Teruskan sebab saya ada gangguan dekat line saya. okey, sebab tapi saya melihat dari sudut kaedah kita bagaimana beramal tu kan, approach tu tadi kan. Saya tak nampak yang mazhab tu, bukan tak nampak, saya abaikan tak nampak, bukan. Maksudnya saya melihat dalam dunia Melayu, dalam dunia Nusantara ni, saya melihat perjalanan dengan lebih sedap kita panggil dengan tarikat-tarikat tu tadi. Dia ada tarikat yang tertentu tu tadi. Yang paling banyak adalah tarikat Naqsyabandi tu tadi. Betul, mazhab tu ada. Dan yang itu lebih, dia duduk di dalam mazhab-mazhab tu tadi. Jadi sultan-sultan ini tadi bergerak. Okey, bergerak. Dia ada dia punya wazir dia lah kan. Dia ada Perdana Menteri dan juga syekh dia kan. Jadi pegangan itu tadi, pegangan amalan tu tadi. Kat situlah kalau nak cerita pasal Islamik tu tadi. Yang saya dapat macam tu lah. Kok menjawab ke Encik Musadik ke macam mana? Jadi mazhab betul-betul, tapi dia perjalanan frutish dia punya gaya ataupun karakter adalah berdasarkan daripada amalan tarikat tu tadi. Jadi setiap pembacaan saya mengenai Islamic rose in Southeast Asia itu tadi, yang saya dapat, dia meletakkan perjalanan amalan itu tadi. Bila saya nampak perjalanan amalan itu tadi, rupa-rupanya dia berjalan berdasarkan tarikat-tarikat yang tertentu tu tadi. Di mana dia berada dalam mazhab lah. Dia berada, itu yang paling besar kan. Tapi kaedahnya itulah yang saya nampak. Jadi the patron itself, okay, dia mendapat advice daripada atau dia dapat tips, nasihat, pedoman ataupun daripada itu tadilah. Saya rasa yang itu yang saya nampak lah. Macam mana Cik Musadik, okey ke? Tapi sebab saya lebih kepada formalistik kan, jadi saya pun takut juga. Allah. Menjawab. Macam saya clear.
apa yang Puan Nurul bagi tahu. Ya, Satu, betul tahu. Nak tahu tu diorang kenapa tiba-tiba masuk level apa hakikat tiba-tiba nak turun balik nak pergi balik. Kan dia ada level-level tu kan. Okey, saya faham dah. Jadi lights kat sini tu tadi tu dia ada berkaitan dengan itu. Jadi kan kita pun ada sultan-sultan yang pios kan, sultan-sultan yang ulama alim kan. betul. Jadi tak dinafikan lah benda tu. Jadi Okay. pengaruh tu dia sampai ke hingga ornamentasi dia ada pengaruh juga ke dari perbezaan yang Puan Nurul bagi tahu tu. Yang dia Ada. tarikat. Ada. Dia tu sebab tu dia intricate tau. Dia intricate ni sebenarnya dia disguise. Dia memang nampak, kita tahu dia vegeta tau, tapi sebenarnya dia macam cerita, ada level cerita lagi tu. Dia sebenarnya dia nak tunjuk sebenarnya cerita tu apa. Diri dengan hakikat dengan dia itu benda tu sebenarnya. Saya malas sebenarnya sebab kita nak tunjuk yang formalistik tu kan. Tapi sebenarnya kalau betul-betul tengok dia adalah cahaya itu tadi adalah reflection of ni tadi hidup amalan manusia itu sendirilah. Macam itulah kot. Menjawab Puan Nurul. Terima kasih Puan Nurul. Okey, terima kasih yang bertanya. Kemudian kita minta bantuan Puan Nurul rujuk kepada ruangan chat sebab ada soalan daripada Encik Zamhari. Okey, sebab saya ada gangguan sikit di sini. Sekejap. Kat mana nak buka? Klik dekat pada ikon chat tu, ada dia keluar. Icon chat. Yep. Sebelah kanan bawah. Okey. Dan saya alamak. Sekejap Baik. Sekejap tu. ya. Ya. Saya buka besar jap. Okey. Puan Nurul, sambil-sambil tu saya satu soalan yang saya pick up dekat sini daripada Marni daripada Puan Marni daripada Uni Syam ingin bertanya, okey. Apakah motif-motif yang digunakan oleh masyarakat atau pengkarya-pengkarya Melayu bermula atau diilhamkan daripada motif Al-Quran baru diolah kepada karya-karya tempatan seperti ukiran, tenunan dan sebagainya. Lagi sekali. Okey, saya ulangkan lagi sekali soalan ni daripada Puan Marni ya. Adakah motif-motif yang diguna pakai oleh masyarakat atau pengkarya Melayu bermula atau diilhamkan daripada motif Al-Quran baru diolah kepada karya-karya tempatan lain seperti ukiran, tenunan dan sebagainya? Untuk Quran yang sekarang ni ke? Untuk Quran baca. Kalau berdasarkan ni seolah-olah macam sebelum maksudnya motif itu bermula daripada Al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru ditransferkan kepada motif-motif seni gunaan yang lain seperti ukiran, tenunan dan sebagainya. Adakah sebegitu juga ada kaedah dalam berkarya? Ciri-ciri tu ada, signifikan tu ada, sulur tu ada, betul. Ciri sulur tu. Tapi kalau Quran yang terbaru sekarang ni apa Tuan Nur Haiza kan ada buat kan, yang apa Quran Langkah Suka, Quran daripada corak daripada Langkah Suka. Cuma tapi soalan tu panjang sangatlah soalan tu. Dia maksudnya dia nak apa? Dia nak tengok dia kata adakah motif-motif diguna pakai kan. Maksudnya motif-motif daripada Quran ke reflect kepada ada production macam tu. Ya. Kalau berdasarkan soalan ni lah. Kan. Tu saya kata dia tak mungkin exactly corak yang ada dalam Quran tu sendiri dia pakai dekat production. Dia mengambil ciri karakter tu iaitu sulur. Adalah. Sulur tu ada sebab nak ambil sebarang pun daripada Quran sebab Quran ini dia ada dari jajahan atau daerah-daerah masing-masing. Kita tak boleh nak simply ambil sebab dia sudah dalam koleksi kan. Kita perlu
minta kebenaran dan sebagainya sebab takut nanti kalau ada apa-apa kan dia claim of authority tu tadi. Tapi karakter tu ada. Cuma saya tak nampak lagi lah kalau exactly dia ambil corak daripada manuskrip ini dia letakkan pada produk lain. Tak adalah, tapi karakter sulur tu sama-sama. Kita ada, betul ada. Sulur yang melengkung tu betul lah ada. Adalah pada ukiran ada, memang ukiran. Yang ini pun memang akhirnya bila saya di peringkat finding tu, saya meletakkan persamaan dekatnya corak hiasan ni dengan ukiran tadi. Dekat finding saya. Saya tak dapat buka lah tu. Mana chat box? Soalan adik. Alamak, macam mana boleh tak nampak ni? Daripada soalan Cik Zamhari tadi. Alamak, saya nak jawab tu. Berkenaan kalau tak salah saya berkenaan dengan warna, penggunaan warna. Mungkin minta pandangan Puan Nurul. Ulas sikit tentang penggunaan warna dalam motif-motif tersebut. Sekejap ya. Chat box. Chat box kat belah. Saya buka dah ni. Sebelah bawah. Zamri. Oi, tak jumpa lah chat box. Ada sebelah bawah dia berkembar dengan partisipan. Partisipan tu dia sebelah tu dia ada ikon chat dia tulis CHAT chat. Itulah saya tengah Cik Zam ni. Tanyalah kat sini. Cik Zam mungkin boleh terus direct. Cik Zam saja je. Tanyalah sini. Lama tak dengar suara Cik Zam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja je. Malu nak tanya. Soalannya senang aja. Nak minta Puan huraikan sedikit tentang penggunaan warna. Penggunaan warna terdapat dalam musaf-musaf yang Puan kaji lah. Dari segi sama ada dari segi pemilihan warnanya ataupun dari segi pigment dan tekniknya lah. Okey, itu je. Okey, tak saya kaji ya warna. Setakat ni Cik Zamri saya minta maaf banyak dari sudut pengkajian warna saya tak dapat nak mendalami lagi lah. Saya tahu warna khusus yang banyak terdapat dalam Musyaf Nusantara ni adalah warna kuning, warna merah dan juga warna hitam, yang mana hitam ni boleh dipakai untuk teks dan juga sebagai penegas kepada outline, penegas kepada corak atau maknanya dijadikan outline. Okey, selain itu ada sedikit warna biru, tapi biru ni pun kena tengok juga dia ada variety of biru tu tadi. Semualah. Tapi dari segi konteks orang kata daripada mana warna ni datang, dari sudut kodikologi lah tu saya minta maaf banyak, saya tak dapat nak kaji di situlah. Cuma saya tahu warna khusus, cuma kat dalam ni saya tak letak warna ya sedikit ya. Warna yang biasa kita lihat adalah warna merah, warna kuning ataupun elemen emas, warna kuning dan juga elemen emas dan juga warna hitam. Cuma kadang-kadang kita nampak corak tu macam dim tu kan. Itu sebab daripada kesan daripada kertas itu sendiri. Sebab kertas tu dah berusia. Jadi sebab itulah dia ada nampak macam dia bila dah kertas berusia secara tak langsung warna-warna yang di atas permukaan kertas itu dia akan terefek sikit. Dia akan jadi lebih sama ada dia lebih terang ataupun dia lebih pudar. Itu saja yang saya dapat lihat lah dari sudut warna lah. Okey. Itu je saya tak dapat nak kaji yang itu. Harap menjawab soalan kepada Cik Zamhari. Okey. Saya teruskan soalan daripada ruangan chat. Dia kata, Assalamualaikum, saya Mazni daripada UiTM Cawangan, Kelantan. Mazni. Sepanjang penyelidikan Puan, adakah terdapat lembaran berhias yang berbeza di halaman kiri dan kanan musyaf dari segi ragam hiasnya? Maksudnya kiri kanan tu mungkin ada yang berbeza. Jika kita lihat halaman musyaf yang ditunjukkan adalah bersifat simetri dan seimbang di bahagian kiri dan kanan halaman. Okey. Silakan.
sepanjang pengkajian saya lihat Quran di Pustakaan Negara, Al-Quran di Terengganu dan juga Al-Quran di Melaka. Saya tahu ada satu Quran di Melaka yang mempunyai dua lembaran berbeza. Maknanya lembaran Al-Fatihah dan lembaran Al-Baqarahnya berbeza sedikit lah. Okey, tapi sepanjang daripada pengkajian saya tak jumpa lagi yang lembaran yang berhias yang berbeza. Yang berbeza dari sudut struktur dia, frame dia. Okay? Semua yang saya jumpa adalah berbentuk 4 segi memanjang, rectangular shape. Itu yang saya jumpa sebab nak membezakan, sebab saya tahu kalau kitab Maulid dia ada dia punya undang-undang dia kalau nak buat muka depan. Kalau kitab kanon dia ada undang-undang dia. Dan Al-Quran dia ada dia punya format khusus dia yang mana tak pakai dekat kitab-kitab yang lain. Even kitab hikayat Hang Tuah pun tak sama dia punya frame seperti iluminasi yang dalam Al-Quran, seperti sudah dijanjikan, sudah macam dah ada orang kata perjanjian di antara ni lah, tak tahulah tim ke grup ke lajnah ke kan, kata okey. Sebab kalau kita tengok hukum kanun dia berbentuk oval, berbentuk berbulat. Kalau hikayat kitab Maulid, kitab hikayat biasanya dia gunungan di belah atas saja. Dia frame bawah tu dia frame 4 segi tepat saja. Cuma kalau Al-Quran memang kebanyakannya dia simetri lah. Dia belah kiri dan belah maknanya folio A dengan folio B dia samalah sekata. Itu yang daripada pengkajian saya lah. Saya tahu ada Quran Melaka memang ada, dan Quran ada satu Quran dekat Penang. Dia memang ada beza sikit. Cuma saya tak tengok, tak dapat, saya tahu saya ada maklumat tu, cuma tak dapat tengok actual sebab peribadi punya, orang punya. Jadi kalau nak jumpa personal tu dia kena perlu betul-betul lah kan, ada adab dia. Okey. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih kepada yang bertanya, Mazni daripada UiTM Kelantan. Okey, jika ada apa-apa lagi soalan yang ingin mencelah, kan, kita terima satu lagi soalan kalau ada. Kalau ada soalan, kita terima lagi satu lagi saja soalan. Okey. Sesi kita alhamdulillah Puan Nurul berlangsung selama 1 jam 43 minit. Ya. Banyak yang saya mencelah telah disertakan. Boleh. Ya, silakan. Terima kasih banyak Puan Afda, Puan Nurul. Ya, sama kasih. Dr. Razi tadi memberanikan diri lah ni untuk bercakap ni kan. Sebab guru saya dah cakap dah tadi, summary tu. Jadi sedikit banyak sepanjang kajian saya terjumpa dengan beberapa orang pengukir lah kan. Dia mengatakan setiap ukiran dan setiap apa kita sebut sebagai penghias ni kan, dia tertakluk kepada ilmu tasawuf dia. Betul. Kan? Dia tertakluk pada ilmu tasawuf dia. Kalau kita tengok slide yang Puan tunjuk sekarang ni, pada pandangan saya lah, dia adalah bentuk bumbung rumah lah, kiri kanan tu kan. Tapi kita sebut bumbungan, tapi kita nampak macam bentuk bumbung rumah dan juga ibu, keluarga dan juga anak lah kan. Tiga bentuk tu kan, 3 gunungan tu. Mengikut daripada apa yang saya kaji, mengatakan setiap hiasan itu merupakan tertakluk di bawah tingginya ilmu tauhid dia, hingga ke bumbung rumah tradisional itu setengah kita sebut sebelah-sebelah pada timur, kita sebut anak kasa kan. Kalau kita mengikut guru tu dia kata kalau kita ambil pada ayat Quran, fakasawnal aizama lahma, maknanya anak kasa yang turun daripada bumbung tu dia kena tutup lah untuk menutup keaiban yang ada dalam kayu-kayu yang ada bawah bumbung itu. Jadi saya pun terlintas juga, mungkin ada betulnya juga. Tapi dengan ayat Quran ni kita kena kaji lebih mendalam lah. Saya nak tanya soalan di sini, adakah Puan bersetuju dengan apa yang diberi pandangan pada saya tu untuk saya jadikan sebagai satu asas dalam penyelidikan saya nantilah. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Razi. Sebenarnya sharing session ini sebenarnya perlu ada ilmu itu. Memang benar sebab sebelum saya melihat struktur yang ada Quran itu, saya menjumpai dulu ilmu mengenal Tuhan itu dulu. Sebab kita nak faham. Jadi antara
antara saya yang menjadi panduan saya adalah antara Abdullah Nakula, itu Al-Ghazali, sebab dia menceritakan pasak itu sendiri, ya, mengisahkan pasak dia. Jadi betul Dr. Razi, apa Dr. Razi cakap tu. Dan saya sangat suka, saya setuju sebenarnya. Salah satu kekuatan yang ada dalam dunia Nusantara adalah ilmu tasawuf itu, pemahaman dan keyakinan mereka dalam mengamalkan ilmu tasawuf itu sebenarnya. Cuma kat sini sebab kita konsep formalistik, jadi saya letakkan gunungan itu saja, tapi sebab gunungan itu pun sebenarnya ada keyword tu dia sendiri sebenarnya. Boleh dipanjangkan lagi, boleh kita elaborate lagi gunung ni apa sebenarnya. Gunung yang dibawa dalam konsep tasawuf tu tadi sebenarnya. Bentuk segi yang sangat sinonim bentuk segitiga ni sebenarnya. Cuma itu kemungkinan insya-Allah nanti kot nanti kita boleh sembang kot nanti Dr. Razi. Saya rasa macam tu betul. Saya okey. Saya rasa Puan Nurul dah menjawab soalan itu, sebab saya rasa percaya sangat Puan Nurul memang arif sangat benda tu. Cuma hari ni dia berceritakan tentang topik yang lebih kepada fundamental. Okey, kepada Dr. Razi mungkin boleh kita sembang kemudian berkenaan dengan makna kepada gunungan-gunungan tersebut. Okey, dan saya tak menafikan perkara itu. Memang dalam konteks pemahaman seni tradisi memang dia bernausakan tentang alam tasawuf. Okey, dan dia memang ada kaedah-kaedah dia kalau mengikut kerangka daripada kupasan justifikasi ilmu pengetahuan Al-Ghazali. Dia punya galur untuk mencapai ke arah tasawuf itu sendiri ada. Cuma kita kena susun mengikut naratif-naratif supaya kita tak terlalu kepada terus drastik kepada makna-makna yang tu. Cuma dia ada dia punya nalar pembentukan makna dia, macam mana makna itu boleh muncul begitu. Okey, dan saya juga percaya Dr. Razi pun faham benar dengan perkataan ataupun dengan pengalaman seni dalam konteks tradisi ini. Dan sejam 48 minit. Terima kasih Puan Nurul. Okey, ilmu yang dikongsikan hari ini dalam keadaan yang suasana yang santai. Okey, yang santai. Saya amat-amat berterima kasih dan sangat-sangat mengalukan perkongsian ilmiah yang begini. Okey, dan terima kasih juga kepada pengunjung-pengunjung ataupun para hadirin daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada selatan Thailand. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menghadiri. Dan saya juga maklumkan, insya-Allah saya akan adakan lagi siri-siri sebegini yang menyentuh tentang kajian-kajian seni yang berbau tradisi yang diambil daripada kajian manuskrip alam Melayu ataupun yang mempunyai kaitan dengan kita punya tradisi alam Melayu. Okey, dan mengambil kesempatan ini juga saya nak maklumkan bahawa di Pusat Pengajian Seni USM bahagian seni halus ada menawarkan kursus-kursus pengajian di peringkat master dan PhD. Jika ada sesiapa tuan-tuan puan-puan yang ingin menyambung pengajian dan untuk membuat kajian dalam bidang seni tradisi kita, insya-Allah di Pusat Pengajian Seni ada, kita boleh bimbing kajian-kajian yang sebegini. Okey, sebagai kesimpulannya kepada Dr. Nurul, daripada 3 tajuk utama yang dipecahkan tadi, iaitu komponen ornamentasi dalam Quran Nusantara, okey, faktor elemen-elemen ornamentasi itu sendiri, hiasan dunia Islam dan hiasan seni ornamentasi dalam Nusantara itu sendiri, okey, telah memberikan kita manfaat yang sangat-sangat berbeza daripada yang saya baca buku sebelum ni. Okey, amat-amat berterima kasih. Sekian saya rasa kepada hadirin semua, saya rasa kalau kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Tak tahu saya nak cakap macam mana lagi. Saya rasa sesi ini antara sesi yang paling bermanfaat yang saya dapat. Banyak sangat ilmu Puan Nurul kongsi. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang lain yang akan datang. Okey, kepada semua hadirin, saya berbesar hati kalau dapat kita open kita punya video sekejap, kita boleh print screen. Okey, kita boleh print screen kalau sudi lah.
Kita boleh print screen sekejap. Okey, para hadirin, dan kita nak memberi kerjasama juga ni untuk Puan Nurul menghadapi sesi Viva dia pada bulan depan. Okey, kita bagi semangat kat dia. Okey, untuk menghadiri sesi Viva dia supaya dia lulus cemerlang, insya-Allah. Kan? Dengan apa yang dibentangkan hari ini, saya rasa wow sangat. Okey. Okey. Terima kasih. Ada yang ingin berkongsi lagi, insya-Allah kita akan print screen, okey. Sebagai tanda kehadiran tuan-tuan menyokong usaha kita. Terima kasih yang membuka. Okey. 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 Oh, okey. Okey, terima kasih yang membuka. Insya-Allah kan kita tamatkan sesi kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Nurul. Terima kasih Puan Nurul. Salam. Terima kasih penganjur, terima kasih Puan Nurul. Terima kasih. Best sesi kali ini Nurul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Mohon panjang-panjangkanlah, siapa yang tahu tu panjang-panjangkan. Ya.